Assalamualaikum guys and welcome to my YouTube channel. Anda bersama dengan saya Nik Rahizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Okay guys, dalam episod kali ni kita akan review sebuah motor skuter keluaran terbaru daripada Yamaha, iaitu Yamaha T-Max 560 2021. Okay, so motor ni adalah sebuah motor skuter, tapi kita panggil Maxi skuter lah. Sebab apa kita panggil Maxi skuter? Sebab Maxi skuter ni adalah skuter yang bersaiz besar dan juga mempunyai cc enjin yang lebih besar. Senang cerita, motor skuter yang 250cc ke atas lah. Okay, dan motor ni bukan biasa-biasa. Macam-macam features yang menarik yang ada pada motor ni. Okay, so kalau hampa nak tahu apa lagi yang ada pada motor ni, jom kita tengok. Let's go! Okay guys, jadi di hadapan anda sekarang ni adalah motor keluaran terbaru daripada Yamaha, iaitu Yamaha T-Max 560 2021. Alright, so apa-apa pun, jom saya buat hampa walk around dulu. Okay, kita akan walk around sikit dengan motor ni. Okay, walk around sikit. Jadi macam apa boleh nampak, motor dia ni memang besar lah. Okay, memang bersaiz besar, memang agak panjang. Nampak padat lah. Okay, nampak tu, tayar dia pun memang lebar. Jadi motor ni memang sesuai lah kalau kata hampa nak bawa atas highway untuk long distance ke apa tu, memang terbaik lah. So first kali saya akan sentuh bab enjin dulu. Okay, motor ni enjin dia bersesaran 562cc, 4 stroke, 2 silinder, 8 valve. Lepas tu dia menggunakan enjin jenis DOHC. Lepas tu apa lagi? Fuel injection, liquid cool. Lepas tu motor ni mampu untuk menghasilkan 47.6 horsepower pada 7,500 rpm dan juga 55.7 Nm of torque pada 5,250 rpm. Okey, untuk transmission pula dia pakai jenis V-belt automatic. Okey, so jom kita tengok dengan lebih detail. Alright, so ni bahagian dashboard dia lah. Okay, ni bahagian dashboard dia. Ada panel meter. Okay, ni bahagian handle dia. Okay, jadi hampa boleh nampak lah, memang banyak switch yang ada kat sini. Okay, memang banyak switch. Jadi macam-macam features lah yang ada kat motor ni. Okay, first kali motor ni adalah keyless. Okay, dia menggunakan sistem keyless. Okay, jadi inilah kunci dia. Okay, ni kunci keyless dia. Lepas tu yang ni pula adalah kunci emergency lah. Kalau kata contoh lah, sistem keyless ni tak function, so hampa boleh lah buka seat ni secara manual dengan menggunakan kunci ni lah. Ok, lepas tu cara nak start pun macam biasa. First kali hampa kena pastikan keyless switch ni ada dekat position ni. Ok, lepas tu hampa tekan je button ni. Ok, hampa tekan button ni. Ok, so dia akan activate lah sistem keyless dia ni. Ok, lepas tu hampa perlu tarik brake dan juga tekan starter tu. Okey, untuk start engine kita minta tolong assistant lah. Okey, tolong start engine boleh? Boleh. Alright, let's go. Okey, tarik brake. Lepas tu tekan button tu. Okey, cun. Okey, jadi engine pun dah start. Engine pun dah menyala. Okey, bunyi dia memang lain macam lah, memang smooth. Okey, bahagian ni lah. Okey, memang smooth, dengar lembut ya. Okey, so sekarang ni kita akan pergi dekat bahagian exhaust.
bunyi dia memang bukan macam skuter biasa. Okey. Bunyi dia memang sedap. Okey, sekarang ni kita akan belanja sikit lah. Okey, kita akan cuba rem sikit. Okey, bolas memang. Memang mantap lah. Okey, memang mantap. Bunyi enjin dia memang sedap lah. Bagi saya memang sedap. Okey, bunyi lembut, bunyi smooth lah. Okey, memang tak sama lah macam skuter-skuter yang lain tu. Okey, so sekarang ni jom kita berbalik kepada bahagian dashboard tadi tu. Sebab dekat sini memang macam-macam lah ada. So kita akan cubalah, kita akan tengok satu persatu. Okey, so first kali kita akan tengok bahagian panel meter dulu. Okey, so ni panel meter dia. Panel meter dia ni dia gabung lah antara analog dan juga digital. Okey, untuk analog ni hampa punya speedometer lah. Okey, untuk tengok apa punya speed. Untuk sini pula adalah RPM. Lepas tu dia punya digital macam-macam lah dah. Okey, ada time, lepas tu fuel indicator, hampa punya riding mode, lepas tu ada odometer, trip dan lain-lain lah. Okey, so ni meter dia. Sekarang ni jom kita tengok dia punya switch. Okey, so switch dia ni first kali hampa tengok dia ada tulis menu. Okey, menu ni hampa tengok bila saya tekan. Nampak dia tukar-tukar. Okey. So ini untuk hampa nak pilih hampa punya menu lah. Okey, so kita akan tekan yang ni standard punya menu. Okey, kita tekan sekali. Okey, ni adalah untuk adjust hampa punya windshield. Okey. Windshield ni hampa boleh adjust lah up and down secara electrical ataupun automatic lah. Okey, cara dia adalah macam sekarang ni windshield tengah ada kat position bawah. Okey, so cara dia adalah hampa tekan button ni, nampak up and down ni, hampa tekan lama-lama. Okey, tengok nampak tu. Nampak dia naik tinggi elok ya. Jadi ni kalau kata hampa bawa atas highway ni, hampa naik tinggi macam ni, memang dia potong angin lah. Okey, memang selesa, memang angin tak mai lah kat muka hampa tu. Okey, so kalau hampa nak bagi turun balik pun sama ya, hampa tekan bahagian bawah, tekan lama-lama. Okey, nampak? Okey, memang terbaik lah. Okey, so bahagian ni dah settle. Okey, kita pergi dekat menu balik. Menu yang kedua adalah, okey, yang ni adalah kalau hampa perasan bentuk dia ni dia menunjukkan throttle tau. Sebab apa? Sebab motor ni dia ada grip heater. Throttle heater lah, senang. Throttle heater dan juga seat heater. Maksudnya kalau kata contoh hampa bawa dalam hujan ke apa kan, hampa dah basah kuyup, memang sejuk kan. So dia ada function untuk memanaskan hampa punya throttle. Kiri kanan lah. Okey. So hampa boleh pilih lah. Contoh macam ni. Okey, kita tekan yang ni, button ni. Kita tengok bila saya tekan atas. Nampak? Okey, yang ni maksudnya dia on lah. Dia on heater tu. Lepas tu hampa tekan lagi sekali, dia naik level 2 pula. Tekan lagi sekali, naik level 3. Jadi ni hampa boleh kontrol lah tahap kepanasan yang hampa nak tu. Okey, kalau hampa rasa panas sangat, okey, hampa bagi down balik. Level 2, level 1. Kalau hampa nak tutup, hampa bagi down. Dia off lah apa ni, grip heater tu. Okey, seterusnya kita tekan menu lagi. Okey, kalau hampa boleh perasan, dia tunjuk gambar apa? Gambar seat. Sebab dia ada seat heater. So ni seat dia. Okey, ni seat dia. Jadi saya rasa dia punya heater tu adalah dekat bahagian tengah ni. Sama juga macam tadi, hampa boleh adjust lah dia punya tahap kepanasan tu. Okey, hampa adjust kat button ni. Okey, saya tekan atas. Okey, nampak dia on. Okey, ni level 1, level 2, level 3. Level 3 ke paling panas lah. Kan? Kalau hampa rasa macam agak panas sangat kan, sampai orang kata ni lah, telur separuh masak. So hampa bagi buat turun balik. Okey, hampa tekan down balik. Dia jadilah level 2, level 1. Lepas tu dia off. Okey. Okey, lepas tu tekan menu sekali lagi. Yang ni tak ada apalah. Yang ni untuk hampa nak adjust lah odometer, trip lah apa semua tu. Okey, lepas tu sini adalah dia punya switch lampu high beam. Okey, nampak? Lampu indikator high beam nyala. Okey, low beam. Lepas tu ada ni lah passing light. Okey, ada passing light. Okey, lepas tu ini signal kiri. Lepas tu nampak? Okey.
Ini signal kanan. Okey, signal kanan. Alright. Okey, lepas tu kita tengok apa? Kita tengok horn dulu lah. Okey, ni horn dia. Okey, horn dia memang besar. Memang besar pula. Memang kuat. Jadi memang sesuai lah dengan motor ni. Okey, lepas tu kita tengok sini ada apa ni? Ni adalah cruise control. Cruise control ni dia macam autopilot lah lebih kurang. Okey, bila hampa bawa atas highway, hampa duk pulas throttle ni, agak-agak kalau macam hampa dah lenguh kan. Okey, so contoh hampa duk bawa 80 lah. Hampa duk bawa 80 ke 100 atas highway. Lepas tu hampa dah lenguh tangan lah. Hampa tak boleh nak, tak larat nak pusing dah kan. So hampa tekan je button ni. Hampa tekan button cruise control ni. Nampak dia ada on. Tengok saya off. Okey, saya on balik. Nampak dia punya cruise control indicator kat sini. So dia akan ibarat dia macam lock throttle lah. Dia akan lock hampa punya throttle tu. Kalau kata hampa tengah bawa 100, hampa tekan button tu, dia akan maintain lah 100. Lepas tu kalau kata hampa nak adjust speed, ada dua cara. Satu adalah hampa boleh adjust daripada sini, up and down dia, plus minus tu. Satu lagi hampa just pulas je throttle, bagi laju sikit. Lepas tu hampa tekan lagi sekali button ni. So dia akan daripada 100 hampa dah pulas 1, 2, lepas tu hampa lock lah balik kan. Kalau hampa tak mau, hampa nak guna manual, so hampa tekan ni lagi sekali. So dia akan deactivate sistem cruise control tu. Okey, setakat ni semua okey ya. Okey, rencak. Alright. So yang ni pula adalah dia punya handbrake. Okey. Handbrake tu dia akan lock hampa punya brake belakang lah. Macam biasalah kalau contoh hampa park dekat curam kan. Hampa takut motor hampa sliding kan, mengelosok ke bawah ke apa ke. So hampa boleh lah lock dia punya apa ni, rim tu lah, rim belakang tu. Okey, cara dia hampa tarik je benda ni. Tarik handbrake ni, tarik sampai habis. Okey, so dia dah lock lah hampa punya rim belakang. Okey, so kalau hampa nak buka balik macam biasa juga, tarik, lepas, settle. Okey, seterusnya kita pergi bahagian kanan pula. Okey, bahagian kanan ni tak ada apa sangat lah. Bahagian kanan ni ada keyless switch. Okey, keyless switch macam biasalah. Kalau kata hampa tekan yang ni, dia akan cut off hampa punya api lah. So enjin akan mati enjin lah. Lepas tu ni dia punya mode. Motor ni dia ada dua mode. Okey, maksudnya riding mode. Okey, yang pertama adalah touring, yang kedua adalah sport. So touring ni dia macam santai-santai je, okey. Dia lebih jimat minyak lah kan, dia santai ya. Tapi kalau sport ni mungkin dia punya power tu lebih, power delivery dia lebih tinggi. Mungkin bunyi tu lebih sporty sikit, tapi minyak of course lah mungkin akan makan sikit lah. Yang ni benda tu biasalah. Okey, so ni button mode dia. Nampak tengok kat tengah-tengah tu. Nampak ni. Nampak mode dia tulis apa? T. T tu untuk touring lah. So bila hampa tekan button mode tadi tu, nampak dia tukar jadi S. S bermaksud sport. Jadi kalau kata hampa nak bawa atas highway, hampa nak pederas ke apa, hampa guna mode sport ni lah. Tapi kalau hampa rasa macam nak jimat minyak, hampa tekan je mode touring. Okey. Lepas tu okey, sini button untuk hazard light, switch hazard light. Okey. Nampak? Switch hazard light. Okey. Kita off balik. Yang ni dia punya ignition switch ataupun starter. Yang tu je lah, tak ada apa dah. Okey nasib baik saya tak tertinggal apa-apa pun. Okey, so jom kita tengok bahagian depan pula. Kita tengok bahagian depan pula. Okey, ni bahagian depan dia lah. Alright. Oh, jap. Ulur cakap KL pula, jap. Okey, saya nak on dia punya lampu hazard light ni. Okey, cun. Okey. Okey, so sekarang ni jom kita tengok bahagian depan. Okey, so lampu dia fully LED fully LED maksudnya apa ni, headlamp, signal dan juga rear lamp. Tiga-tiga semua lampu yang ada kat sini semuanya LED. Okey. Assistant, boleh tak tolong tekan high beam? Tak kat mana high beam? Okey, cuba tengok. Yes, pandai. Okey, ni high beam. Okey, lepas tu cuba tekan low beam balik. Ni low beam. Okey, high beam. Low beam balik. Okey, cun. Encak
Okey, lepas tu kita tengok bahagian suspension. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu lah kan, mungkin ada antara hangpa yang macam awak tak tutup enjin masa review kan. Sebab motor ni dia tak ada switch yang tu tau, macam switch motor biasa tu. Bila kita on kunci ke apa, dia auto on lampu kan. Dia tak ada, sebab dia adalah step-step dia kan untuk start motor ni. Jadi saya terpaksa biar lah. Kalau kata saya tutup tu, memang tak ada lampu lah. Okey, jadi saya terpaksa on lah. Sorry lah kalau ada bunyi bising enjin ke apa tu. Tak boleh buat apa lah. Okey, so bahagian suspension. Kita tengok suspension depan dia. Okey, untuk suspension depan dia pakai upside down fork. Okey, nampak? Okey, upside down fork. Dia punya diameter ni 41 mm. Okey, dia punya diameter tu 41 mm. Okey, lepas tu macam apa boleh nampak dia ada double disc tau. Okey, ni bahagian kanan dia. Okey, lepas tu kat sini bahagian kiri. So dia ada double disc lah. Okey, so kita tengok dia punya disc brake dulu lah. Okey, disc brake dia ni bersaiz 267 mm. Okey, samalah depan belah kanan 267, kiri pun 267. Lepas tu dia punya brake caliper dia pakai jenis 4 piston. Okey, 4 port. Sama juga. Belah sini pun 4 port. Bahagian kiri ni pun 4 port juga. Okey, jadi memang balance lah. Untuk rim depan, rim depan dia ni bersaiz 15 inci. Okey, lepas tu tayar dia pula bersaiz 120/70. Lepas tu dia pakai tayar jenama Bridgestone, depan dan juga belakang lah. Okey, seterusnya jom kita tengok bahagian belakang pula. Okey, untuk bahagian belakang. Untuk bahagian belakang ni rim dia pun 15 inci juga. Okey, lepas tu tayar dia saiz 160/60. Okey, jadi bahagian belakang ni lebih lebar dan juga lebih rendah lah berbanding dengan yang depan. Alright, lepas tu kita boleh tengok kat sini, bahagian belakang ni pun dia ada single disc. Okey, tapi kalau hangpa perasan dia punya disc belakang ni lebih besar berbanding dengan yang depan. Sebab apa? Tapi sebelum tu dia punya disc belakang ni bersaiz berapa? 282 mm. Okey. Yang tadi 267, yang ni 282. Okey, sebab apa dia buat bagi besar? Kalau bagi saya rasa sebab untuk bagi orang kata synchronize lah, sebab depan kan dah pakai double disc. Jadi kalau dia bagi belakang ni kecil, dia macam tak tally lah kan. Dia macam tak ngam. So that's why lah dia buat rim belakang disc belakang ni lebih besar supaya ngam lah dengan brake system dekat bahagian depan tu. Okey, untuk brake caliper belakang dia pakai satu piston je. Okey. Alright. Lepas tu kita tengok dia punya dia punya belting dulu lah. Okey. Ini bahagian belting dia lah. Okey. So motor ni dia pakai belting. Okey, ni swing arm dia. So dia pakai belting, nampak? Alright, tune. Okey, lepas tu kita tengok dia punya lampu belakang. Okey, rear lamp dia. Macam saya cakap tadi, dia punya rear lamp pun LED. Okey, LED. Okey, lepas tu nak minta tolong assistant lah untuk tekan sat lampu lampu brake. Tekan brake belakang. Okey, nampak? Okey, lepas. Okey, tekan balik. Okey, lepas. Alright, tune. Okey, sekarang ni kita boleh tutup enjin. Okey, kita off dulu dia punya hazard light. Cara tutup enjin dia, hangpa kena off killer switch ni. Okey, hangpa dah off killer switch. Nampak? Tapi dia tak tutup lagi kan, dia tak padam lagi. Hangpa kena tekan button ni. Nampak? Off dengan lock. Okey, so hangpa tekan. Barulah dia padam. Okey, sekarang ni jom saya akan tunjuk pasal seat dan juga fuel tank. Actually saya hampir terlupa bab ni. Okey, kalau hangpa boleh tengok, nampak dah agak gelap juga. Okey, sampai dah buka lampu semua. Tapi tak apalah kan, buat macam mana. Okey, so kalau kata ada kekurangan tu minta maaf lah. Okey, so seat dia macam apa boleh nampak, memang besar, memang luas lah. Okey, nampak memang besar, memang luas gila. Dan dia punya spine pun memang of course lah, memang selesa, memang lembut, memang luas gila. Lepas tu siap ada dengan tempat sandak belakang ni, nampak kan, tempat sandak ni
Then bahagian belakang pula, bahagian belakang dia punya span tu tebal sikit lah. Okay, span dia lebih tebal, tapi lembut. Nampak? Memang lembut. Jadi motor ni Yamaha memang daripada design untuk orang-orang yang suka ride jauh lah. Okay, yang jenis kaki highway, yang suka ride long distance, memang sesuai lah pakai motor ni. Bagi saya seat dia ni memang tak ada masalah. Tak kisahlah hampa ni apa rider ke ataupun penumpang, memang tak ada masalah. Memang selesa, terbaik lah. Okey, cara nak buka seat dia. Okey, hampa boleh nampak kat sini ada dua button. Okey, yang belah kiri ni fuel, belah kanan adalah seat. Tapi rasanya untuk hampa nak buka ni hampa kena on dulu dia punya sistem keyless ni. Okey, on dulu. Okey, nampak? Okey, bila dia dah on, okey, lepas tu baru hampa boleh tekan. Okey, sekarang kita akan tekan dia punya fuel dulu lah. Okey, nampak? So cover ni pun dah buka. Jadi ni adalah dia punya fuel tank lah. Fuel tank dia ni berkapasiti 15 liter. Okey, kita tutup balik. Okey, sekarang ni kita akan buka dia punya seat pula. Okey, buka seat dia. Alright. Okey, jadi macam apa boleh nampak seat dia ni dia buka dari arah depan lah. Nampak? Dia buka daripada arah depan. Kalau selalunya motor-motor biasa ni kebanyakannya lah seat tu akan buka daripada arah belakang. Tapi untuk motor ni dia buka dari arah depan. Okey, ni nampak dia punya seat. Okey, lepas tu ni dia punya seat compartment lah. Alright. Okey, lepas tu dah ada siap ada lampu lah. Okey, dah ada lampu siap-siap dalam ni. Dia punya seat compartment dia ni bagi saya agak luas juga. Okey. Actually memang luas lah kan, agak luas. Cumanya macam kita boleh nampak lah dalam ni, bahagian depan ni dia lebih dalam. Tapi dekat bahagian belakang ni dia tinggi sikit lah. Jadi saya rasa bahagian sini boleh muat lah helmet full face. Bahagian belakang ni mungkin helmet open face ke ataupun helmet half tu boleh muat lah. Okey, lepas tu kita tengok apa yang ada kat sini. Okey, ada servis kupon. Lepas tu ni manual, Yamaha punya manual. Lepas tu setiap owner hampa akan dapat dua free gift. First kali adalah disc brake punya lock. Okey. Ini pun bukan biasa-biasa, berat oh. Okey, memang berat, memang berkualiti punya. Nampak Yamaha punya. Okey, yang kedua adalah key pouch. Okey, key pouch daripada Yamaha juga. Yang ni dia panggil Royal Selangor key pouch. Okey, key pouch ni tempat untuk apa nak simpan kunci lah. Okey, nampak ni. Royal Selangor. Okey, lepas tu dia adalah bagi benda ni. Okey, ni apa dia ni? Macam sertifikat lah. Okey. Lepas tu okey, ni lah dia punya key pouch. Tahu nampak? Okey, ni key pouch dia. Tempat untuk nak simpan kunci. Okey, kita akan suruh ni minta tolong assistant tolong buka Zat. Kita tunjuk sikit kat depa. Okey, nampak? Okey. So ni lah dia punya key pouch. Hampa bolehlah simpan kunci dalam ni. Kan tak ada lah duk. Bila hampa nak letak dalam poket ke apa pun dia lebih selesa lah kan. Okey, then untuk bahagian ni nampak? Ni ada Yamaha punya logo. Lepas tu kat bahagian sini kalau kata hampa boleh pergi tahu dekat mana-mana Royal Selangor punya cawangan lah orang kata. So hampa boleh tulis hampa punya nama, hampa punya number plate apa semua kat bahagian ni. Orang panggil apa? Engrave lah. Dia akan ukir siap-siap apa punya nama, number plate apa semua kat sini. Okey. Free je. So motor ni berat dia 217 kg. Dan motor ni mempunyai seat height 800 mm. Lepas tu motor ni pun agak panjang lah juga. Nanti saya akan sertakan lah dia punya wheelbase apa semua. Okay, so senang cerita motor ni memang saya suggest kepada orang-orang yang tinggi. Tinggi dan orang kata berbadan besar lah. Okay, so kalau kata hampa tinggi, berbadan besar, bersaiz besar, memang sesuai lah naik motor ni. Macam saya ni 164 cm dan orang kata apa, kering-kering kan, skeping je. Jadi tak berapa nak ngam lah kan. Boleh naik tapi macam bila hampa nak tolak motor tu, hampa nak parking apa semua tu agak berat lah. Tapi once bila hampa dah naik atas motor tu, memang tak ada beza. Sama je macam motor biasa. Tapi kalau orang tinggi-tinggi ni naik motor ni, memang ngam teruk lah. Memang terbaik.
Okay, so motor ni dia mempunyai dua pilihan warna, iaitu first kali adalah Tech Camo dan yang kedua adalah Power Grey. Okay, so sekarang ni mesti hampa semua nak tahu pasal harga. Harga untuk motor ni tak main mana pun, jangan risau. Cuma RM72,288. Kepada yang tertanya-tanya sebab apa motor ni mahal sangat kan, padahal skuter je pun. Tapi okay, skuter ni adalah skuter yang berkonsepkan luxury lah. Okay, sebab tu harga dia mahal. Sebab skuter ni walaupun dia sekadar skuter, tapi dia mempunyai banyak feature-features yang menarik lah. Macam contohnya cruise control, lepas tu traction control, windshield adjustable, lepas tu engine pun dia dah upgrade kan. Tayar pun depan belakang pakai Bridgestone, macam-macam lagi lah. Okay, so skuter ni walaupun dia sekadar skuter, tapi bukan biasa-biasa. Skuter dia ni orang kata skuter mewah lah, ibarat macam skuter kayangan lah. Tapi walau macam mana pun, semua ni bergantung pada minat masing-masing, minat dan juga cita rasa masing-masing. So ada yang minat skuter, ada yang minat superbike kan. Jadi terserahlah pada individu tu. Okay guys, so rasanya sampai sini je video kita pada hari ni. Jadi kalau hampa suka video ni, jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.